satu sembahyang yang berjamaah, pahala dia akan sama dengan sembahyang seorang diri 27 kali. Itu maknanya sembahyang jemaah satu kali sembahyang, tetapi dalam keadaan jemaah pahala dianya diganda sampai 27. Sebab maksud dengan darajah yakni sembahyang, maknanya sembahyang seorang diri 27 kali sama dengan satu sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah satu kali, seolah katanya kita sembahyang seorang diri 27 kali. Itulah maksudnya darajah. 27 darajah, yakni 27 sembahyang. Maka di sini, hadis di sini dia katanya salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Daripada hadis di sini juga dalil bagi pendapat bagi Imam Rafi'i yang mengatakan bahawa sembahyang jamaah itu adalah sunat muakkad. Sebab di dalam hadisnya kata afdal. Salatul jama'ati afdalu, lebih afdal. Sembahyang berjamaah lebih afdal. Maka apa-apa saja apabila disebut lebih afdal tu dia nak kepada makna sunat. Dia tak jadi kepada, tak bawa kepada jadi wajib tu tidak. Apabila sebut kata afdal, amalan gini afdal, amalan gini afdal. Apabila sebut kata afdal tu dia nak kepada makna sunat. Maka zahir hadis ini menyokong kepada pendapatan bagi Imam Rafi'i yang mengatakan bahawasanya sembahyang jemaah itu sunat muakkad, sunat ainiyah yang muakkad, seperti kita dah nyata dilepas pada kemarin. Dan setengah daripadanya khabar At-Tabarani. Setengah daripada hadis yang sebut tentang kelebihan sembahyang berjamaah, hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam bagi kitab hadis bagi Imam At-Tabarani. Daripada Anas, mana hadis ini riwayat daripada Sayyidina Anas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin, wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka'umratin nafilatin. Artinya, barang siapa berjalan ia kepada sembahyang fardu. Barang siapa saja, tak kira lelaki atau perempuan, berjalan ia barang siapa kepada sembahyang fardu berjamaah. Siapa-siapa sahaja yang keluar daripada rumahnya menuju kepada tempat sembahyang seperti masjid surau ke, dia keluar daripada rumah dia, daripada tempat duduk dia, biasanya duduk di rumah lah, artinya keluar daripada tempat kerja dia ke masalan, atau keluar daripada bilik dia ke masalan, katalah dia keluar daripada rumahnya, daripada tempat duduknya, daripada tempat kediamannya menuju kepada tempat sembahyang berjamaah. Untuk sembahyang fardu dalam keadaan berjamaah. Maknanya dia keluar daripada rumah untuk nak pergi sembahyang fardu berjamaah. Maka iaitu seperti kerja satu haji. Maka iaitu sembahyang fardu berjamaah itu seperti kerja satu haji.
seperti kerja satu haji. Maka di sini banyaklah huraian-huraian tafsir pada katanya sembahyang berjemaah pahala dianya sama dengan satu kali haji. Maka banyak huraiannya. Setengah pada huraian yang kita senang fahamnya bahwasanya kerjaan jemaah, sembahyang jemaah ini dia sama dengan kerjaan haji, bukan sama nisbah pahala yang didapat, bukan sama pada sikit atanya sebanyak atanya bilangan pada bilangan pahala yang dapat. Memanglah kerjaan haji itu pahala dia tu banyak daripada pahala sembahyang jemaah lagi, tetapi cara dianya sama. Sebab kita nak mengerjakan haji, kita nak mengerjakan sembahyang jemaah mesti kena keluar daripada rumah masing-masing. Tak mesti tak sama dengan amalan puasa. Tak sama dengan amalan puasa, sebab amalan puasa itu kita tak payah pergi ke mana-mana pun boleh kita nak puasa. Puasa di rumah pun dah jadi puasa. Baca Quran pun sama juga. Duduk di rumah pun boleh membacakan Quran. Dan amalan selawat, zikir apa semuanya tak mesti keluar daripada rumah, tak mesti keluar daripada tempat kediaman masing-masing. Tetapi sembahyang jemaah dan haji itu, apabila kita nak mengerjakan haji, apabila kita nak mengerjakan sembahyang jemaah, mesti kita kena keluar daripada tempat duduk masing-masing. Tetapi haji itu lebih jauh, sebab kalau nisbah bagi kita di sini perjalanannya. Jadi mana haji dan sembahyang jemaah, nak kerjakan haji, nak kerjakan sembahyang jemaah, mesti kena keluar daripada tempat duduk masing-masing. Jadi mana tidak adalah perbuatan ibadat haji, ibadat jemaah ini boleh dikerjakan di rumah, biasanya tidak ada. Sebab kita biasanya sembahyang jemaah di masjid, di surau. Jadi maknanya mesti dikeluarkan daripada tempat kediaman. Maka apabila kita keluar daripada rumah untuk nak menuju kepada ibadat haji, maka diberi pahala satu langkah satu pahala, satu langkah satu pahala, satu langkah satu pahala. Maka begitu juga sembahyang berjamaah, diberi pahala belum pada sampai ke masjid, kita berjalan satu langkah satu pahala, satu langkah satu pahala, satu langkah digugur satu dosa. Begitu juga haji, satu langkah satu pahala, satu langkah satu langkah satu pahala, satu gugur akan dosa. Sekali langkah dapat satu pahala, digugur akan satu dosa. Begitu juga sembahyang berjamaah. Lagi pulanya sebab katanya seperti kerjakan satu haji, sebab ada di dalam hadis yang lain, apabila kita keluar daripada rumah kita untuk nak pergi sembahyang berjamaah, dalam masa kita berjalan itu kita duduk di dalam hukum sembahyang berjamaah. Lagi pulanya apabila kita datang ke masjid, kita datang ke masjid atau kita datang ke surau, sementara nak sampai masa dikomatkan untuk nak sembahyang, kita dalam keadaan menunggu sembahyang jemaah, itu pun dah dapat pahala sembahyang jemaah dah. Begitu juga haji. Haji itu biasanya kalau kita pergi kepada haji itu bukan kita pergi sampai boleh mengerjakan haji terus, tidak. Bahkan kita pergi itu ada 3-4 hari nak masuk waktu musim masuk 9 hari bulan hari Arafah itu, kita tunggu-tunggu semacam kita menunggu nak sembahyang jemaah. Orang yang datang ke Mekah, datang 1 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, tunggu sampai hari ke-9 hari Arafah untuk nak mulai kerjaan haji. Lagi pulanya kerjaan haji itu kita belum pada nak masuk Mekah tu kita dah niat ihram di miqat masing-masing. Begitu juga kita nak pergi ke masjid untuk bersolat jemaah, kita dah ambil wuduk buat kesiapan untuk nak pergi ke masjid. Maka orang mengerjakan haji belum pada nak masuk Mekah,
dia niat ihram lebih dulu. Maka orang nak pergi sembahyang jemaah, dia ambil wuduk di rumah lebih dulu. Itu nak sama. Maka apabila sampai ke masjid, kita menunggu nanti orang qomat, maka sama juga dengan orang haji. Apabila sampai 5 hari bulan Zulhijjah masalah di Mekah, maka dia tunggu nanti hari Arafah. Jadi masa dia menunggukan qomat sembahyang jemaah, masa orang haji menunggukan 9 hari Arafah, maka orang itu duduk dalam keadaan dapat pahala sembahyang jemaah, dapat pahala mengerjakan haji walaupun dia belum mulai mengerjakan haji, walaupun dia belum mulai mengerjakan sembahyang jemaah. Seperti sebut dalam hadis-hadis yang lain. Dan begitu juga sampai masanya kita sembahyang jemaah. Apabila sembahyang jemaah sudah kita sembahyang jemaah selama mana kita tak keluar daripada tempat sembahyang, maka di dalam hukum, di dalam pahala sembahyang jemaah, duduk dalam kelebihan sembahyang jemaah. Begitu juga apabila kita sudah tahallul daripada haji, tetapi belum pada kita balik daripada rumah, maka duduk dalam keadaan dapat pahala haji lagi. Sebab tu Nabi katanya, siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia menuju kepada tempat sembahyang jemaah seperti masjid dan surau dan lain-lain lagi, maka dia akan dapat pahala macam mana orang yang keluar pada rumah menuju kepada Mekah untuk mengerjakan haji. Bukan arti katanya sembahyang jemaah pahala dia tu sama banyak dengan pahala kerjakan satu haji, tak, bukan maksudnya begitu. Tapi caranya nak sama. Cara kita keluar daripada, cara kita sembahyang jemaah nak sama dengan cara kita pergi buat haji. Cuba kita tiliklah, nak sembahyang jemaah mesti kena pergi ke tempat dia. Nak buat haji pun mesti kena pergi ke tempat dia. Dalam perjalanan itu dibagi satu langkah satu pahala sama dengan haji dan sembahyang jemaah. Begitulah maksud katanya seperti kerja satu haji. Dan barang siapa berjalan ia kepada sembahyang sunat, dan barang siapa saja tak kira lelaki dan perempuan berjalan ia kepada sembahyang sunat, seperti kita keluar daripada rumah kita menuju ke surau, ke masjid untuk nak sembahyang tarawih, untuk nak sembahyang raya, dua-dua raya, atau untuk nak sembahyang sunat istisqa, maka pahala dianya maka iaitu seperti kerja umrah yang sunat. Seperti dia keluar daripada rumah menuju ke Mekah untuk nak mengerjakan umrah yang sunat. Begitulah. Maka uraiannya macam tadi. Cumanya dibandingkan umrah dengan sembahyang sunat, dibandingkan haji fardu dengan sembahyang berjamaah. Maka di sini satu perhatian pada bentuk hadisnya, dia katanya fahiya ka'umratin nafilatin, maka ia berjalan kepada tempat sembahyang untuk sembahyang sunat itu seperti umrah, seperti kerja umrah yang sunat. Umrah yang sunat. Apa maksud umrah yang sunat? Maka sini kita kena tilik kepada khilaf di antara ulama-ulama tentang amalan umrah. Sebab amalan umrah ni, kerjaan umrah ini, kalau mengikut mazhab kita Syafi'i dan mengikut mazhab Hanbali adalah wajib. Umrah kali yang pertama itu ialah wajib seperti haji. Haji adalah wajib, adalah fardu, maka umrah adalah wajib, adalah fardu. Mengikut mazhab kita Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad Al-Hambali. Tetapi kalau kita mengikut mazhab mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, umrah adalah sunat. Haji wajib, umrah adalah sunat. Walaupun umrah kali yang pertama sekalipun, umrah hukumnya sunat. Tidak ada umrah yang wajib,
malaikat dengan sebab nazar. Itu kalau mengikut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Maka apabila khilaf di antara mazhab-mazhab tentang amalan umrah, adakah wajib, adakah sunat, mengikut Hanafi dan Maliki adalah sunat. Mengikut Syafi'i, mengikut mazhab Hambali adalah wajib seperti haji. Maka di dalam hadis ini dia katanya seperti kerja umrah yang sunat. Maka kalau kita mengikut huraian di dalam mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan umrah itu tak wajib bahkan sunat, mana umrah yang sunat tak kira umrah kali pertama ataunya umrah kali yang kedua, yang ketiga sama. Jadi umrah tidak ada yang wajib melainkan dengan sebab nazar. Tetapi kalau kita mengikut dalam mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab Hambali, umrah yang sunat ialah umrah lain daripada umrah kali yang pertama. Sebab kita mazhab Syafi'i wajib menunaikan fardu umrah sebagaimana wajib di atas kita menunaikan fardu haji. Maka fardu haji ialah haji yang pertama, ialah haji yang fardu. Umrah yang pertama ialah umrah yang fardu. Maka haji kali yang kedua itu kalau tidak nazar, kalau tidak apa, maka jatuh sunat. Umrah kali yang kedua kalau tidak nazar, tidak apa, maka jatuh jadi sunat. Maka umrah yang sunat ialah umrah kali yang kedua, yang ketiga dalam mazhab kita. Adapun kalau mengikut mazhab Hanafi dan mengikut Hanafi dan Maliki, umrah yang sunat ialah walaupun umrah kali pertama pun sunat, yang kedua, yang ketiga pun sunat ke semuanya. Gitulah. Jadi maksud daripada hadis yang kedua ini nak cerita katanya apabila kita keluar daripada rumah menuju kepada surau, kepada masjid untuk nak bersolat jemaah, solat fardu berjemaah, maka pahala dia tu dah dapat pahala mulai daripada kita mula berjakah daripada rumah sehingga kita balik. Jadi maknanya begitu juga pahala haji tu, dia dapat duduk dalam dapat pahalanya mulai pada kita keluar daripada pintu rumah sehingga kita balik masuk ke pintu rumah. Maka begitu juga sembahyang jemaah kita akan dapat pahala mulai pada kita berjangkah berlangkah daripada pintu rumah dan akhirnya sehingga kita balik masuk ke dalam rumah. Begitu sama dia. Jadi maknanya yang kata tadi dapat 27 darajah tadi tilik kepada diri sembahyang jamaah. Tilik kepada diri sembahyang berjamaah, semata-mata diri sembahyang jamaah itu dah diganda 27. Bukan artinya kita dapat pahala 27 itu saja apabila kita pergi sembahyang jemaah, bukan maksudnya begitu. Maksudnya yang kata 27 ataunya 25 atas khilaf hadis, maka diri sembahyang, semata-mata sembahyang jemaah dapat pahala 27, mana semacam kita sembahyang seorang diri 27 kali. Itu satu gandaan. Adapun pahala yang kita dapat sementara keluar pada rumah dalam keadaan kita berjalan nak menuju ke masjid, apabila dah dapat satu langkah satu pahala lain pada 27 itu. Dan apabila sampai ke masjid, kita sampai kepada masjid atau sampai pada surau, belum dikomat, kita menunggu-nunggu untuk nak semayang berjamaah, maka itu pahala suku pula, pahala lain pula, pahala menunggu semayang jemaah, pahala lain pula. Apabila kita mulai semayang berjamaah sampai ke beri salam, itu digandakan 27. Apabila kita sudah beri salam, selama mana kita tak balik masuk ke rumah, itu pun dalam pahala kan juga. Jadi maknanya pahala yang dapat daripada semayang jemaah bukan sekadar 27 itulah. Yang belum nak masuk sembahyang, nak mulai sembahyang tu dah dapat dah. Mula berjalan tu dah dapat. Tunggu-tunggu untuk nak jemaah, nak sembahyang jemaah dah dapat pahala. Sudah sembahyang, belum nak balik, sama tara berjalan nak sampai ke rumah, dapat pahala juga.
Jadi berapa banyak pahala kita bayangkanlah. Bukan sekadar 27 itu. Kata 27 tu semata-mata tilik kepada bersembahyang jamaah. Sembahyang berjamaah. Belum pada tu dalam berjalan dah dapat pahala. Tapi lain daripada 27. Asing pula, pahala lain pula. Begitulah. Sebab tu katanya sembahyang jemaah kelebihan dia tu besar sangat. Yang kata 27 tu semata diri sembahyang berjemaah. Adapun kita bukan kita nak sembahyang jemaah terus, kita mesti berjalan pergi jalan balik. Mesti kena menunggukan sembahyang jemaah, maka semuanya dicatatkan pahala ke semuanya. Dan setengah daripadanya daripada beberapa khabar Tirmizi, hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya daripada Anas radhiyallahu anhu pula, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atum minan nari wa bara'atum minan nifaqi. Bermaknanya barang siapa sahaja, tak kira lelaki perempuan, sembahyang ia 40 hari di dalam berjamaah. Dalam masa 40 hari dia sembahyang berjamaah. Jadi setiap hari sembahyang jemaah, setiap-tiap waktu dalam satu hari sampai 40 hari itu dia sembahyang berjamaah. Mendapat ia akan takbiratul ihram, mengiringi imam. Syaratnya nak begitu. Dalam masa 40 hari tak putus dia sembahyang berjemaah. Dalam masa 40 hari dia tak putus sembahyang berjemaah, setiap-tiap waktu di dalam masa 40 hari itu dia sembahyang berjemaah. Lagi pulanya dia mendapat ia akan takbiratul ihram, mengiringi imam. Mana takbiratul ula, yang sebut dalam hadis itu yudrikut takbiratul ula. Maksud takbiratul ula tu ialah apabila imam selesai daripada takbiratul ihram, kita terus takbiratul ihram. Itu maksud katanya takbiratul ula. Maknanya tak dapat fadilat takbiratul ula kalau imam tu dah takbiratul ihram, tengah-tengah dak baca surah kemasalan, kita baru datang, baru mulai takbiratul ihram, baru mulai sembahyang mengikut imam. Itu tak dapat fadilat takbiratul ula. Jadi maknanya orang yang nak dapat fadilat takbiratul ula ni biasanya orang yang datang menunggukan jemaah. Dia datang belum pada orang nak qomat. Biasanya nak dapat fadilat takbiratul ula. Sebab apabila imam sudah takbiratul ihram, maka dia pun terus mulai takbiratul ihram. Rupa begitulah kata rupa dapat takbiratul ula yang ada kelebihan besarnya. Jadi maknanya siapa-siapa saja bersemayang jemaah dalam masa 40 hari, nak bilangin 40 hari. Kalau lebih lagi elok. Kalau lebih lagi elok, tapi jangan kurang daripada 40 hari. Nak dapat kelebihan begini, jangan kurang daripada 40 hari. Lagi lebih lagi elok, lagi banyak lagi elok. Jangan kata ambil 40 hari, dia berhenti, itu rugilah. Serta dalam 40 hari itu dia dapat takbiratul ula. Mana imam takbir, dia takbir. Imam takbir, dia takbir. Disuratkan baginya, yakni maksudnya dibagi kepadanya, diberi kepadanya kepada orang tadi dua kelepasan. Disurat, ditetap, dibagi kepadanya dua kelepasan. Orang ni dapat dua kelepasan.
Mana dia dua kelepasan, satu kelepasan neraka. Tetap dah dia tu lepas daripada neraka. Tak masuk dah dia tu ke dalam neraka. Dengan maknanya Allah Ta'ala tak masuk ke dalam neraka. Kalau orang tanya macam mana kalau dia buat maksiat lepas pada tu, maka jawab ulama katanya apabila seorang sembahyang berjamaah 40 hari, dalam masa 40 hari atau lebih, serta dapat takbiratul ula bersama dengan imam, maka orang ini Allah Ta'ala akan jaga dia daripada maksiat. Allah Ta'ala jaga dia daripada jatuh dalam maksiat. Orang ni Allah Ta'ala jaga dia daripada jatuh dalam berdosa. Lepas tu sekiranya kalau jatuh dalam dosa juga, Allah Ta'ala akan menggerakkan hati dia bertaubat. Sekiranya kalau jatuh dalam dosa juganya, maka Allah Ta'ala menggerakkan hati dia akan taubat. Maknanya akhir-akhirnya dia mati dalam keadaan tidak ada dosa. Akhir-akhirnya dia mati dalam keadaan tidak ada dosa. Apabila tidak ada dosa, tentu sama sekali lepaslah dia daripada masuk ke dalam neraka. Itu maknanya kelepasan daripada satunya ialah kelepasan daripada neraka. Maknanya Allah Ta'ala jaga dia supaya tak jatuh di dalam maksiat. Tanya kalau jatuh juga Allah Ta'ala akan gerak hati dia untuk bertaubat daripada dosa. Sehingga dia mati dalam keadaan tidak ada dosa lekat di badan dia. Itulah sebab dia tu kelepasan daripada neraka. Maka tak bimbanglah kalau lepas daripada neraka memanglah syurga. Dan kedua kelepasan yang kedua ialah kelepasan daripada nifak. Kelepasan daripada penyakit nifak. Apa maksudnya? Yakni perangai munafik. Maknanya perangai orang munafik tidak ada di dia. Perangai yang ada pada orang munafik tidak ada di orang ini. Apa dia perangai orang munafik? Percaya zahir, ingkar batin. Zahir macam orang yang beriman, tetapi pada batin, pada hatinya ialah orang yang kafir. Dia tak percaya. Dalam hati dia tak percaya, tapi zahir buat rupa-rupanya orang beriman, orang Islam. Tetapi dalam hati dianya bukan orang Islam, tidak ada iman di dalam hatinya. Jadi perangai semacam perangai orang munafik, yang katanya alamat-alamat orang munafik itu ada 3 perkara. Apabila dia bercakap, dia berdusta. Apabila kita harap kepada dia, dia berkhianat. Itu perangai-perangai orang munafik. Maka perangai semacam perangai orang munafik tidak ada pada dia. Walaupun tak membawa kepada jadi kufur, tetapi nak cerita katanya perangai seperti perangai orang munafik tidak ada dah habis pada dia. Seperti apabila bercakap dia bohong, apabila dia amanah pada dia, dia khianat, maka benda begitu akan habis daripada dia. Itu hadis-hadis yang disebutkan untuk merupakan kelebihan sembahyang jemaah. Dan telah membilang salaf akan luput sembahyang jemaah akan bala. Dan adalah setengah daripada salaf keluar ia pergi ke kebun. Tengok. Ini biasanya adat ulama-ulama yang mengarangkan tentang kelebihan mana-mana amalan, pertama kali akan sebut dengan hadis-hadis yang menyebutkan kelebihan. Selepas pada menyebutkan hadis-hadis, biasanya ulama akan sebut cerita-cerita orang salaf, cerita-cerita sahabat, cerita orang-orang salaf tentang amalan kelebihan itu. Maka di sini musannif pengarang kita akan sebut juga cerita-cerita orang yang ada pada masa sahabat dan pada masa tabi'in, dikatakan golongan salaf terhadap sembahyang jemaah. Amati mereka kepada sembahyang jemaah, macam mana dia? Dan adalah setengah salaf dan telah membilang salaf.
telah membilang oleh orang salaf, orang dulu-dulu, akan luput sembahyang jemaah, akan bala. Maknanya orang salaf yang salaf soleh masa dulu, dia agak katanya kalau keluputan sembahyang jemaah itu adalah bala yang menipai kepada seorang. Siapa-siapa saja dengan tidak ada uzur tetapi tak boleh nak datang sembahyang berjemaah, maka orang itu kira kata dia tu di dalam bala. Jadi suatu bala yang diturun di atas seorang ialah tak pergi sembahyang jemaah. Setengah daripada bala. Kita ni biasanya kalau kata bala ni datang kesusahan, datang penyakit, datang kemalangan, kemasalan, itu dianggap katanya bala. Ditipu bala, berlaku terbakaran, berlaku dicuri, dirapas, berlaku kemalangan, berlaku sakit, berlaku rosak benda-benda yang dimiliki, berlaku dicurikan barang-barang, maka itu dikirakan bahala. Tetapi orang salaf dia kira tanya tak dapat pergi sembahyang jemaah dengan tidak ada uzur, ialah satu jenis bala juga yang menipai di atas seorang. Jadi suatu perkara bilang kata satu bala yang Allah Taala membalakan seorang. Apabila apa dia ialah tak boleh nak pergi sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah. Maka katanya sebab apa Allah Ta'ala membalakan dia? Sebab ada dosa yang dia pernah mengerjakan yang dia tak taubat. Apabila banyak dosa yang dikerjakan tetapi dia tak taubat daripada dosa itu, maka dibalakan. Setengah daripada bala yang dibala kepada orang yang banyak dosa itu tak suka kepada datang sembahyang berjemaah. Maka sebab itulah orang salah agak katanya tak datang sembahyang jemaah dengan tidak ada uzur itu adalah bala yang ditipai di atas dia. Nak bagi lepas daripada bala itu kena usahalah untuk boleh datang sembahyang berjemaah di surau atau di masjid. Dan adalah setengah salaf keluar setengah salah seorang daripada orang-orang salaf pada masa dulu, ceritanya keluar keluar daripada rumah, pergi ke kebun tamar baginya. Dia orang berkebun, orang yang ada kebun tamar. Ia pergi ke kebun dia, kemudian balik dia balik ke rumah, tiba-tiba manusia sudah sembahyang asar. Dia balik, ia pergi ke kebun dia. Apabila dia balik tu cadang nak sembahyang jemaah, nak bagi dapat, nak bagi sempat datang sembahyang jemaah beramai-ramai lah, sembahyang asar berjemaah. Tetapi apabila dia balik sampai ke rumah, pergi ke masjid, tengok orang ramai sudah sembahyang asar. Sudah sudah sembahyang jemaah tu dah selesai. Maka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila tengok orang dah sudah sembahyang asar, dah keluar dah daripada masjid. Jadi dah luputlah dia sembahyang asar berjamaah. Maka dia terus kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita maklum bahasanya perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ialah perkataan yang dikata ketika tertimpa oleh bala. Apabila ditipu oleh bala, selalu kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis Nabi katanya, ada cerita bahasanya suatu hari Nabi Muhammad SAW nak pakai selipar baginya. Tiba-tiba tali selipar dia tu putus. Apabila tali selipar dia tu putus, maka Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Aisyah, isteri dia, dengar Aisyah kata ambuh tali selipar putus pun mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Mana benda biasa ya. Tali selipar, tali kasut putus.
Nabi pun mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aisyah jawab katanya ambuh tali selipar putih pun mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun juga. Makin Nabi jawab katanya setiap-tiap perkara yang menyakiti kepada orang Islam adalah bala. Setiap-tiap perkara yang menyakiti, yang menyusahkan kepada orang Islam adalah benda itu adalah bala. Maka putus tali kasut, tali selipar pun dikira kata bala juga. Setiap-tiap bala kita sunat kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang salaf dia agak katanya tak dapat, tak sempat nak datang semayang jemaah itu adalah bala. Sebab tu apabila orang ini dia balik daripada kebun dia, tiba-tiba semayang berjemaah asar itu dah selesai, maka agak katanya itu satu bala yang dibala kepada dia. Lalu tu dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mengucap ia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luput dah aku semayang jemaah ini. Dia katanya luput dah aku semayang jemaah ini. Ini semayang jemaah asar ini dah luput. Maka apa yang dia boleh buat pada masa itu? Dengan sebab jemaah semayang asar pada hari itu dah luput baginya. Maka ia pun jadikan kebunnya, kebun tamar tadi itu sedekah kepada miskin-miskin ganti kerugiannya. Maka dia pun nak menghimbuhkan keluputan semayang jemaah satu waktu ialah waktu asar saja tadi itu. Dia nak buat macam mana? Dia katanya dia sedekahkan setengah kata dia wakaf. Setengah kata dia wakaf, setengah kata dia sedekahkan kebun tamar yang tadi itu kepada orang-orang miskin untuk nak jadi ganti pahala yang dia tak dapat semayang asar berjemaah tadi. Dia rela tolakkan sebuah kebun untuk nak ganti daripada apa dia? Keluputan pahala jemaah yang tadi. Itu sanggup dia. Itu nak cerita katanya di sisi orang salah semayang jemaah benda besar sangat. Benda besar sangat. Sebab itulah kita tengok tadi tu pahala yang dapat tu bukan sekadar 27. Banyak sangat. Sehingga orang ini tu sanggup tolakkan kebun dia lagi. Untuk nak bagi himbuhan di atas keluputan pahala semayang jemaah dia. Dan adalah Abdullah bin Umar salah seorang daripada sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar, dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah luput jamaah sembahyang Isya. Adalah suatu malamnya dia keluputan di atas dia sembahyang jemaah Isya. Maka sembahyang ia pada malam itu hingga naik fajar. Dengan sebab dia tak sempat nak datang sembahyang jemaah Isya pada malam itu, maka pada malam itu dia tak tidur. Pada malam itu dia tak tidur, maka sembahyang ia pada malam itu hingga naik fajar. Balik ke rumah sembahyang tak berhenti-berhenti sehingga naik fajar. Kerana tampal kerugian itu. Rugi tak dapat sembahyang jemaah Isya, dia sembahyang sunat di rumah seorang diri dia sehingga naik fajar, sehingga masuk subuh. Itu nak menggantinya. Jadi maknanya sembahyang jemaah tu kalau kita kiranya masa tak begitu lama sangat. Masa tak begitu lama sangat, tetapi nak menghimbuhkan, nak mentampalkan akan keluputan itu dia sanggup sembahyang berapa jam mulai daripada selepas Isya sampai naik fajar sampai masuk waktu subuh tu berapa jam. Tengok. Sebab tu kira kata rugi sangat. Masa pendek yang kita kerja tetapi dapat pahala yang banyak. Kalau nak buat sembahyang biasa seorang diri itu kena buat dengan masa yang lama untuk nak boleh tampalkan, untuk nak boleh menghimbuhkan. Dan cerita lagi, dan berkata setengah salaf, tiada meluput akan seorang oleh sembahyang jamaah melainkan dengan sebab dosa yang mengena ia akan dia. Seperti dikata tadi. Kata setengah salaf, katanya tiada meluput akan seorang oleh sembahyang jemaah.
melainkan dengan sebab dosa yang mengena ia akan dia. Jadi maksudnya orang-orang kitanya kalau tak suka nak pergi sembahyang jemaah ataunya tak dapat, tak ada peluang nak boleh pergi sembahyang jemaah padahalnya tidak ada uzur. Tidak ada apa-apa keuzuran, tetapi tak boleh datang juga dia kepada tempat sembahyang jemaah untuk bersembahyang jemaah, maka sebab dianya dengan sebab berat dosa dia. Dengan sebab ada dosa yang dengan sebab berat, dengan sebab dosa-dosa daki dosa dia tu ada pada dia, badan dia, sehingga dia tu tak dapat nak pergi sembahyang berjemaah. Jadi dosa itulah menghalangkan dia, seolah katanya dosa itulah menghalangkan dia daripada datang sembahyang berjemaah. Jadi berat badan, seolah katanya dengan sebab banyak dosa, jadi berat badan, tak kuat, tak boleh dia nak datang sembahyang berjemaah. Lalu itu nak buat macam mana? Mesti kita banyak mentaubat. Sekiranya kalau ada dosa, mestilah kita bertaubat supaya jadi ringan badan kita daripada keberatan dosa sehingga kita boleh bergerak sembahyang berjemaah. Dan adalah Abdullah bin Umar Al-Qawariri. Ada seorang salaf, nama dianya Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala. Tiada meluput akan dia sembahyang jemaah. Dalam seumur hidup dianya tak pernah luput sembahyang berjamaah. Dalam seumur hidup dianya, selepas mari dia tak pernah luput sembahyang berjamaah. Kemudian datang ke rumahnya seorang tumpang berhenti, yakni seorang tetamu. Kemudian datang ke rumahnya seorang tumpang berhenti. Adalah seorang tu datang ke rumah dia untuk nak tumpang dia berhenti tidur malam lah. Mari nak menumpang kepada rumah dia. Jadi maknanya datang kepada dia oleh seorang tetamu. Datang ke rumah dia. Maka bergaduh, bukan mana, itu bergaduh mana sibuk dia. Maka bergaduh ia, yakni sibuk ia. Memanglah apabila tetamu datang ke rumah dia, mesti kita kena beri layanan kepada tetamu. Kita tak biarkan tetamu duduk saja-saja, duduk seorang-seorang. Kita akad makanan, akad minuman, kita bercakap dengan dia, kita bagi layanan yang baik kepada dia. Begitulah, biasalah apabila ada tetamu datang ke rumah masing-masing. Maka dia ni ada seorang tetamu datang ke rumah dia, maka dia sibuk dengan melayani kepada tetamu itu. Maka bergaduh ia, ini sibuk ia dengan tetamu itu. Dengan sebab seorang yang tumpang berhenti. Sibuk dia. Hingga luput sembahyang isyak berjamaah. Sibuk dengan orang datang ke rumah dia, sehingga dia tu luput sembahyang isyak berjemaah. Tak sempat dia nak pergi ke masjid atau ke surau untuk sembahyang jemaah. Maka keluar ia. Maka dia pun keluar daripada rumah dia, pergi kepada masjid-masjid. Tiba-tiba ke semua masjid sembahyang ahli masjid. Maka dia pun jadi masjid yang dekat-dekat dengan rumah dia tu, orang dah sembahyang isyak dah siap dah. Dah selesai dah. Dia pun nak buat macam mana, dia keluar daripada rumah dia, pergi kepada kampung lain, kepada tempat-tempat lain untuk nak cari-cari masjid. Barangkali ada lagi orang belum selesai pada sembahyang isyak. Macam tempat kitanya, masjid dekat rumah kita, orang dah sembahyang isyak dah selesai. Kita keluar pada kampung kita, keluar pada kawasan kita, pergi kepada kawasan lain, barangkalinya nak tahu di mana ada tempat masjid di lain tu ada kuliah panjang, boleh jadi mereka belum sembahyang isyak lagi. Untuk nak dapat sembahyang isyak berjemaah juga, dia sanggup pergi kepada merata tempat untuk nak tengok masjid-masjid mana yang belum selesai daripada sembahyang isyak berjemaah.
Tetapi tengok, maka keluar ia pergi kepada masjid-masjid, cari masjid-masjid lah. Tiba-tiba ke semua masjid sembahyang ahlinya. Semua kawasan masjid yang ada kawasan dekat-dekat dengan dia tu, orang dah sudah sembahyang Isya ke semuanya. Dah dikuncikan pintu masjid ke semuanya. Jadi hasilnya jemaah Isya pada malam itu dah luput bagi dia. Maka ia pun balik ke rumahnya. Maka ia pun sudah cari masjid, tengok orang dah sudah sembahyang Isya ke semua, maka dia pun balik ke rumah dia. Hal keadaannya duka cita, duka hati dia. Duka sangat. Duka kerana apa? Atas, yakni kerana luput jamaah itu. Dia balik ke rumah, dia berasa duka cita di hatinya dengan sebab dia tak dapat sembahyang jemaah Isya pada malam itu. Maka dan berkata ia pada dirinya, dia cakap dalam hatinya, teringat dalam hatinya, tu mana berkata ia pada dirinya, dia cakap dengan diri dia, cakap dalam hati dia, ingat dia dalam hatinya, sembahyang jemaah lebih atas sembahyang seorang 27 darajah. Ini 27 kali sembahyang. 27 darajah, darajah maksudnya 27 kali sembahyang. Dia pun ingat apabila dia balik ke rumah dia, dia ingat. Katanya sembahyang jemaah lebih banyak dapat pahala lebih pada sembahyang biasanya, lebih pada sembahyang seorang dirinya 27 darajah. Maka ia pun sembahyang Isya itu 27 kali. Dia pun balik ke rumah, ingat-ingat katanya sembahyang jemaah tu 27 digandakan di atas sembahyang seorang diri. Maka dia pun sembahyang Isya 27 kali. Tapi sembahyang 27 kali itu sembahyang seorang diri. Sembahyang seorang diri. Jadi ingat balik yang kata tadi, diri sembahyang jemaah itu semata-mata diri sembahyang jemaah itu 27 digandakan di atas sembahyang biasa, sembahyang seorang diri. Tetapi kita sembahyang jemaah ni kita dapat pahala lain pada 27 tu banyak lagi kan, daripada pahala kita berjalan satu langkah satu pahala, satu langkah dapat satu pahala, digugurkan satu kesalahan, menunggukan jemaah pun dapat pahala, berjalan balik ke rumah pun dapat pahala. Jadi mana pahala luar daripada 27 tu banyak lagi. Maka dia ni, dia katanya sembahyang jemaah dapat pahala 27, maka dia pun sanggup sembahyang Isya 27 kali. Walaupun sembahyang 27 kali, sembahyang seorang diri, tak pergi ke masjid, tak ada tunggu jemaah. Maka kemudian tidur ia, sudah sembahyang 27 kali, dia pun tidur. Maka bermimpi ia. Dia pun bermimpi. Hal keadaannya ni dalam mimpinya. Hal keadaan ia menunggang seekor kuda. Dalam mimpi dia, dia naik akan seekor kuda, di belakang puak-puak berkuda. Jadi mana dia naik dalam mimpi dia ni duduk di atas, naik di atas, menunggang di atas seekor kuda, tetapi dia ni duduk sebelah belakang daripada golongan-golongan manusia yang berkuda. Jadi ramailah orang-orang yang berkuda tu, tetapi semuanya ke depan pada dia. Dia tu ke belakang. Maka ia pun dengan sebab dia ni belakang, maka ia pun bersungguh-sungguh memencukkan kudanya. Dia pun bersungguh-sungguh untuk nak memencukkan kuda dia supaya nak dapat bersama dengan orang-orang di depan. Orang-orang yang berkuda di depan. Kalau kereta agak kita tekan miak lah. Untuk nak dapat sama dengan orang di depan, kita ni di belakang. Kita di belakang jauh daripada orang ramai, kita tekan miak lah. Kalau kereta, kalau kuda tu memencuk untuk kuda tu melajukan berlarian dia. Maka ia pun bersungguh-sungguh memencukkan kudanya di belakang mereka itu. Tapi memencuk pun tak sampai tak dapat nak bersama dengan orang yang di depan. Orang yang berkuda yang di depan dia. Dia di belakang.
maka tiada dapat sampai bersama-sama mereka itu. Macam mana dia memecukkan kuda dia, sekalipun kuda dia dah sehabis-habis laju, tapi tak dapat nak sama dengan orang yang di depan dia. Kemudian berpaling seorang daripada mereka itu, daripada puak-puak yang berkuda, orang-orang yang berkuda yang ada di depan dia, yang berlari di depan dia, kepadanya, berpaling, bercakap kepadanya, serta berkata, ia seorang, engkau memenatkan kuda engkau saja. Engkau buat begitu, engkau memenatkan, jadi tak berguna lah. Engkau memenatkan kuda engkau saja. Jadi nak memecukkan, melajukan kuda, tapi kuda dianya tak boleh nak sampai kepada orang ramai. Maka orang di depan jawab, katanya, engkau memenatkan kuda engkau saja. Jadi tak berfaedah. Kalau memecuk kuat pada tu laginya, engkau tak boleh dapat bersama dengan orang yang di depan. Padahal engkau tidak boleh bersama padahal kitab. Padahal engkau, kitab tu agaknya salah. Padahal ha alif lam. Tulisannya begitu. Ha alif lam. Padahal engkau tidak boleh bersama-sama akan kami. Engkau memucukkan kuda tadi tu untuk nak dapat bersama dengan kami, engkau memenatkan kuda saja. Padahal engkau tu tak boleh sama sekali nak datang, nak berlari bersama dengan kami. Kau mesti belakang pada kami. Maka berkata ya Abdullah tadi, kerana apa saudaraku? Kata, kenapa tak boleh kami nak bersama dengan kamu? Maka jawab seorang itu, kerana bahasa kami sembahyang kami akan Isya berjamaah. Kami sembahyang Isya berjamaah, dan engkau sembahyang engkau hal keadaan engkau seorang engkau. Engkau sembahyang seorang diri walaupun 27 kali, tapi tak boleh juga. Tak boleh nak menyamakan juga. Walaupun dia sembahyang Isya dah 27 kali, sebab dia ingat kata sembahyang jemaah 27 ganda daripada sembahyang seorang diri 21 kali. Maka tak boleh nak samakan lagi. Itunya. Dia katanya, kenapa? Sebab engkau sembahyang walaupun 27, tetapi engkau sembahyang seorang diri. Kami sembahyang Isya berjemaah, sebab tu kami ke depan. Solat kereta kami ni kuat, besar. Engkau kereta yang kecil. Kalau tekan minyak pun tak dapat nak bersama dengan kami. Kemudian jaga ia daripada tidur. Kemudian dia tu sedar daripada tidur, maka ia duka cita. Dan ia Abdullah tadi tu duka cita yang sangat. Itulah nak cerita, katanya, nak gambarkan kepada kita semua bahasanya itulah kelebihan yang besar pada sembahyang berjemaah. Maka untuk pagi ini kita sekadar itu dulu. InsyaAllah hari Sabtu kita sambung dengan pada kata dan adalah dapat takbiratul ihram mengiringi takbir imam itu sangat besar kelebihannya. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فاردد علينا وافتح احتياجنا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Bapak. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.